Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang kami pilih adalah pandemik COVID-19 di Malaysia, perubahan tingkah laku rakyat Malaysia. Ahli kumpulan terdiri daripada Muhammad Karul Saleh bin Damrawi, nombor metrik 257454, Remy bin Karim 258280, Muhammad Hafizi bin Abdullah alias Ramli 258359 dan saya sendiri Nur Hayati binti Abdul Rahim 257597 serta Zaliha binti Hasan 257779. Apa itu COVID-19? COVID-19 ataupun coronavirus ialah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan tersebut. Simptom serius adalah seperti sukar bernafas ataupun nafas pendek, sakit dada atau terasa tertekan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. Di Malaysia, kes pertama iaitu pada 25/1/2020, 3 warga Cina yang memasuki Malaysia melalui Johor disahkan positif coronavirus. Kesemua mangsa terdiri daripada seorang warga emas berusia 66 tahun serta 2 cucunya masing-masing 11 tahun dan 2 tahun telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Kes kematian pertama di Malaysia adalah pada 17 Februari 2020 iaitu seorang pederi mangsa berusia 60 tahun meninggal dunia di Hospital Besar Sarawak. Dia menjadi mangsa pertama COVID-19 negara ini selepas disahkan meninggal dunia akibat wabak tersebut. Apa perubahan apabila COVID-19 menyerang Malaysia? Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, atau disebut PKP atau MCO. Ia merujuk kepada tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap wabak coronavirus mulai 18 Mac 2020. Pembelian panik. Salah satu kesan sampingan COVID-19 daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang mana tindakan membeli dalam kuantiti yang banyak produk atau komoditi tertentu kerana ketakutan secara tiba-tiba dan pengumuman penutupan daripada kerajaan. Sistem pengajaran dan pembelajaran berasaskan rumah iaitu PDPR diperkenalkan apabila sekolah diarah tutup berikutan pandemik COVID-19. Ia melibatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran melangkaui platform pembelajaran dalam talian. Ekonomi pandemik, kebanyakan pekerja di negara ini masih mengamalkan bekerja dari rumah dalam usaha membendung penularan COVID-19 di tempat kerja yang telah disarankan oleh kerajaan dalam Pelan Pemulihan Negara iaitu PPN. Pelitup muka atau face mask merupakan satu langkah pencegahan yang penting dalam mengelakkan penyebaran penyakit saluran pernafasan yang tersebar melalui virus termasuk COVID-19. Namun, penggunaan pelitup muka harus diamalkan bersama dengan penjagaan kebersihan tangan dengan kerap, penjagaan fizikal yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Yang terakhir adalah lakukan swab test atau hubungi CPRC jika mempunyai gejala. Assalamualaikum. Saya Remy bin Karim, nombor metrik 258280. Baik, saya menjelaskan tentang tingkah laku masyarakat semasa pandemik COVID-19. Okey, pengkaji melihat behaviorisme atau tingkah laku yang berlaku akibat dari pandemik adalah disebabkan oleh tindakan fizikal secara luaran dan juga keadaan dalaman. Ianya adalah seperti pemikiran dan emosi yang boleh diklasifikasikan sebagai tingkah laku. Teori kerangka hubungan menyatakan bahawa manusia belajar dan membina sesuatu pengalaman dengan mengaitkan dari satu idea kepada idea yang lain. Dan ini adalah bertujuan untuk membentuk rangkaian yang kompleks
dan juga membentuk cara seseorang itu berfikir serta untuk membuat pilihan. Sebagai contoh, jika seorang itu digigit oleh anjing, individu itu mungkin akan mengalami ketakutan, ataupun mungkin individu tersebut membuat sesuatu tindak balas seperti memukul. Dan pengkaji ingin membuktikan bahawa psikologi amat penting untuk memastikan kelangsungan hidup sebagai sebahagian daripada evolusi psikologi. Ianya bergantung terhadap cara individu tersebut, bagaimana ia bergaul, dan juga menghubungkan serangan anjing tersebut dalam rangkaian pemikiran secara dalamannya. Oleh yang demikian, kenyataan bahawa kematian tidak dapat dipulihkan adalah satu pemikiran sejagat, yang mana setiap orang mempunyai cara pemikiran di mana mereka perlu untuk mengelakkan penyakit bagi mencegah kematian. Pemikiran ini amat penting dari segi perspektif evolusi. Orang yang mengelakkan penyakit serta mendapatkan rawatan adalah untuk mengelak dari berlakunya kematian dan bertahan dengan lebih lama. Dari itu, untuk menyampaikan pandangan serta pendapat yang sama sudah tentu ia sangat sukar. Seseorang individu mungkin akan mengambil langkah yang drastis mengelakkan penyakit fizikal atau untuk mengelakkan rasa cemas penyakit tersebut. Individu lain mungkin bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi penyakit tersebut. Idea tentang penyakit dan kematian ini memainkan peranan yang besar di dalam membentuk tingkah laku dan tindakan dinyatakan oleh individu semasa tempoh COVID-19. Sekian saja daripada saya, Remy bin Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Salih bin Darmawi 257454 akan mengupas isu berkenaan dengan perubahan tingkah laku orang awam. Apa yang dapat kita boleh klasifikasikan kepada mereka yang secara terang-terangan menolak untuk diuji untuk COVID-19 ni, walaupun sudah dibuktikan bahawa mereka ini telah dijangkiti atau yang mempunyai risiko tinggi untuk menyebarkan kepada orang-orang di sekeliling. Okey. Selain daripada itu, mereka juga menghalang ahli-ahli keluarga daripada menjalani ujian. Ini kerana mereka berpendapat bahawa dengan melaksanakan ujian ini boleh mengakibatkan hasil yang tidak diingini, di mana mungkin ia akan memberi kesan serta rasa ketakutan. Selain daripada itu, boleh kita lihat daripada segi perlindungan diri, satu tingkah laku yang memang berkait rapat dengan tindak balas psikologi yang luar biasa dalam COVID-19, iaitu dengan membeli tisu tandas, sanitizer, pelitup muka serta barangan asas secara bukal. Okey, selain daripada itu, penyediaan makanan kering atau dalam tin juga merupakan pilihan yang sangat rasional untuk disimpan dalam tempoh MCO ataupun tempoh kuarantin, tempoh kawalan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh membuatkan semua ini kerana tidak boleh menyebabkan pandemik ini, iaitu yang dipanggil secara panic buying, kerana ini semua telah kehabisan sebagai barang simpanan yang penting. Poin yang ketiga pula iaitu kita lihat daripada segi kognitif atau dalam krisis, groupthink dan conformity, ia lebih cenderung untuk diutamakan daripada tindakan ingkar yang dilakukan oleh segelintir individu yang mungkin telah terbukti dapat menyelamatkan nyawa. Orang ramai yang menjadi tertekan serta panik apabila melihat orang lain membeli produk tertentu.
Walaupun ia tidak berkaitan, ini mungkin disebabkan oleh ketakutan yang besar dengan memikirkan bahawa wabak ini mungkin telah merebak daripada orang lain dan tiada siapa yang mahu ketinggalan daripada memiliki barang yang tidak penting yang kelihatan kehabisan stok. Poin yang seterusnya pula ialah berkenaan dengan tingkah laku manusia. Okey, ini kita dapat lihat dengan lebih mudah untuk menerima penjelasan. Okey, dalam krisis yang berlaku, berulang kali telah diberi amaran untuk tidak membuat perjalanan merentas daerah ataupun negeri serta di terminal pengangkutan dalam keadaan panik untuk membeli tiket perjalanan. Di negara kita telah dilihat orang ramai memenuhi di setiap lebuh raya. Okey, ada yang kita tengok, ada yang menaiki bas, ada yang menaiki pesawat kapal terbang, serta ada yang membawa kereta sendiri. Okey, pada tempoh awal pihak kerajaan telah mengumumkan PKP bagi mengurangkan kadar risiko jangkitan wabak COVID-19 ini. Tetapi tempoh kuarantin ini serta menghalang penuh pergerakan dikuasakan oleh pihak kerajaan untuk mekanisme membendung wabak ini sebagai sebagai cara untuk menangani wabak ini daripada berlaku semakin parah. Poin yang terakhir itu adalah berkenaan dengan agama yang menjadi wacana atau rujukan serta mekanisme pendapatan dalam pandemik COVID-19 di negara kita. Ekoran daripada serangan pandemik COVID-19 ini, pihak kerajaan telah mengeluarkan arahan yang wajib dipatuhi, iaitu tidak menggalakkan mana-mana organisasi, parti, individu untuk berkumpul serta mengadakan sebarang bentuk majlis. Ini berikutan semasa tempoh COVID-19 ada juga kluster yang berpunca daripada program-program yang melibatkan keagamaan. Ini secara tidak langsung dapat memberi satu tanggapan buruk terhadap agama tersebut. Hal yang demikian telah kita dapat lihat mengakibatkan sejumlah besar kes positif COVID-19 di Malaysia. Kluster yang wujud ini telah menjadi salah satu penyumbang kepada kes yang tertinggi bilangan yang dijangkiti dalam tempoh sehari. Terdapat juga tentangan yang kita lihat dalam kalangan individu menerusi laman media sosial jika ada cadangan untuk menukar amalan agama biasa. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafizi bin Abdullah alias Ramli, nombor matrik 258359. Saya akan sambung pembentangan daripada kumpulan saya untuk tajuk diskriminasi semasa COVID-19. Okey, apa itu diskriminasi? Ia merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi merupakan satu amalan yang biasa kita jumpa dalam masyarakat ni. Masyarakat manusia, ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membeza-bezakan antara manusia. Okey. Diskriminasi ni boleh berlaku dalam pelbagai konteks. Ia boleh dilakukan oleh seseorang, institusi, firma, malah oleh kerajaan. Terdapat pelbagai perlakuan yang boleh dianggap sebagai diskriminasi. Perlakuan diskriminasi yang ketara berlaku semasa COVID-19 ni berlaku daripada stigma sama ada awam ataupun stigma diri sendiri. Pembentukan stigma ini biasanya dikonsepkan sebagai label yang dikaitkan dengan kepercayaan yang dipegang teguh sama ada isu itu betul, palsu ataupun telah dibesar-besarkan akibat daripada COVID-19 dan sikap tingkah laku negatif terhadap pandemik ini. Seseorang individu tidak perlu dijangkiti untuk mengalami diskriminasi. Cukup dengan syak wasangka sahaja, malah penyediaan penjagaan kesihatan mengalami diskriminasi stigma sosial kerana pendedahan mereka terhadap jangkitan COVID-19 ini. Pilihan tingkah laku ini selalunya memberi kesan buruk kepada mereka yang mengalami diskriminasi. Mereka juga berisiko mengalami gejala kemurungan dan kebimbangan terhadap COVID-19 ini, dan pengalaman stigma juga boleh mengakibatkan keengganan mereka untuk mencari bantuan jika dijangkiti apabila perlu.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengeluarkan beberapa siri mesej yang untuk pelbagai kumpulan yang mengenangi langkah meminimalkan stigma diskriminasi ini, termasuk penggunaan istilah rujukan yang bijak, menghadkan pendedahan kepada berita yang mendukacitakan yang boleh membawa kepada ketakutan kepada masyarakat dan Assalamualaikum, saya Zaliha binti Hassan, nombor matrik 257779. COVID-19 telah menimbulkan pelbagai perubahan tingkah laku dalam masyarakat. Ada positif dan juga negatif. Dari sudut positif, masyarakat kini semakin mementingkan kesihatan dan kebersihan diri. Saranan kerajaan dicakna dan dipraktikkan. Di awal kemunculan COVID-19, petugas barisan hadapan yang lebih terkesan. Oleh yang demikian, untuk memantapkan barisan hadapan, pelbagai pihak tampil untuk membantu. Pesara dan orang awam menjadi benteng penguat barisan hadapan. Selain itu, para doktor dan petugas hospital begitu tekun dan berani mengambil risiko untuk merawat pesakit tanpa mempedulikan keselamatan mereka. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. COVID-19 telah membantutkan perkembangan ekonomi negara. Ia sekaligus menjejaskan pendapatan rakyat. Ramai yang terkesan mengalami tekanan mental yang menjurus kepada kemurungan. Namun begitu, kerajaan telah memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat dengan mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk membendung COVID-19 daripada terus mengancam masyarakat dan negara. Secara kesimpulannya, perubahan tingkah laku akibat dari tindak balas COVID-19 yang berlaku di negara Malaysia adalah disesuaikan secara eksplosif kepada pandemik COVID-19. Dari perspektif tingkah laku, perubahan adalah rasional dan dipengaruhi serta dibentuk dengan matlamat individu sama ada untuk mengelakkan penyakit, mengelakkan kebimbangan atau menjalani nilai kehidupan yang lebih penting. Antara perubahan cara hidup dan tingkah laku rakyat Malaysia, kesan daripada pandemik COVID-19 yang diamalkan adalah sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan, sentiasa menjaga jarak, gunakan MySejahtera dan lakukan swab test jika bergejala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #kita jaga kita. #hapus COVID-19.